Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran bagi kita meneruskan pengajian daripada sambungan bacaan ayatnya daripada surah Al-Hajj, iaitu hari ini kita akan membaca daripada ayat 73 hingga 78, iaitu bahagian terakhir daripada surah Al-Hajj. Dan insya-Allah esoknya kita akan masuk ke dalam surah baru, iaitu surah Al-Mu'minun. Jadi diharapkan teman-teman semua bersemangat, insya-Allah. Kita semakin hari semakin hampir kepada pengakhiran. Walaupun masih banyak lagi untuk kita khatamkan Al-Quran ini, tapi hari ini sudah sampai ke halaman muka surat 341, bahagian terakhir surah Al-Hajj. Siapa yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat tersebut. Yang tak ada Al-Quran pun jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami bawakan sebentar lagi ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Tapi sebelum itu, sahabat-sahabat, bagi menjawab salam oleh semua yang memberi salam. Kita tengok semua yang masuk memberi salam. Terima kasih, kerana salam itu merupakan ucapan doa. Jadi menjadi kewajipan pada saya untuk menjawabnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Didoakan dan diharapkan agar teman-teman semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan urusan pembelajaran kita ini
dan juga dipermudahkan segala urusan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah teman-teman, bagi menyemarakkan lagi pengajian kita hari ini, saya nak mengajak semua yang bersama-sama ini untuk tolong tekan button share. Kita kongsikan khususnya perpasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga dan kawan-kawan yang terdekat, insya-Allah, agar kita juga dapat bantu mereka. Jadi jom kita tekan button share dahulu, boleh ya? Dan yang kedua, boleh tak saya dapatkan komen sekarang di ruangan bawah, di ruangan komen dengan jom mengaji Al-Quran. Boleh tak kita komen dahulu, jom mengaji Al-Quran. Kita nak mengajak ramai lagi muslimin dan muslimat yang mungkin tercari-cari cara mudah belajar mengaji Al-Quran untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih yang tolong komen. Terima kasih yang tolong share. Baik sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita memberkati majlis kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dah bersedia semuanya? Kalau dah bersedia, boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart, insyaAllah. Jom, tanpa melengahkan masa, kita lihat bahagian terakhir daripada surah Al-Hajj. Tapi sebelum itu, sama-sama insyaAllah kita baca isti'azah dahulu. Dan juga nanti teman-teman kita akan jumpa ayat sajadah. Jadi pelajaran ini juga penting bagi mereka yang mungkin lagi tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat macam mana bila jumpa bahagian ayat sajadah dan apakah tanda-tanda menandakan itu ayat sajadah. InsyaAllah sebentar lagi kita lihat. Sebelum itu, kita baca isti'azah dahulu. Pastikan perbezaan antara hamzah dan ain itu jelas ya. A'udzu billah. Dipangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, bari dhammah, 2 harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan lafz jalalah dibaca nipis, 2 harakat. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-73. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ni mad munfasil namanya. Ayyuhan di sini fa bari fathah terus naik di atas nun. Jadi huruf alif ini selepas ha ini, hamzah wasal dan lam, 3 huruf tersebut tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Tetapi jangan lupa bila masuk ha di atas nun itu didengungkan 2 harakat. Ya ayyuhan itulah ya. Han 2 harakat, na 2 harakat. Tapi sebelum itu kita jumpa ya yang bersabdu, pastikan ditekan, jangan sebut ayyuha tak betul, mestilah ayyuhan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu. Dad ini makhrajnya di mana? Mungkin ada yang tolong tulis. Dad ini makhrajnya di tepi lidah. Boleh saya tunjukkan kepada teman-teman. Lidah kita ini bahagian kiri atau ke kanan. Kalau kanan bawa ke kanan, kalau kiri bawa ke kiri. Duriba masa, fa di hujung lidah. Jangan sebut masa. Masa jadi huruf sin. Di sini huruf sa. Masa, sa. Masalu. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya masalun, lan, lin, lun. Tapi datang fa disamarkan jadi masalu dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian barulah fastami'u lah. Kalau waqaf, hanya ini diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi maksilah tawilah di sini dibacakan dengan 4 atau 5 harakat.
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. Itu kalau kita nak sambung. Tapi bayangkan mungkin ada di kalangan kita ini yang tak sampai nafas, ada masalah penat, lelah dan sebagainya. Mereka boleh waqaf di fastami'u lah, dan kemudian ibtidak pada dua harakat wajibul ghunnah. Innal ladzina ada lantunan di sini, khakhala surah. Tad'u dua harakat, au tad'una min, di sini hukum ikhfa hakiki juga disamarkan dua harakat. Min dunillah, lafz jalalah di sini dibacakan dengan nipis, jangan baca dunillah, itu tebal. Dia betulnya dibacakan nipis. Min dunillahi hina ke lain itu jangan lambat, tapi di sini bukan baca lan, bacanya nun mati bertemu ya, idgham bi ghunnah. Ya. Baik, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang confuse. Ustaz, ni huruf apa dulu ni? Ya dulu ke kha dulu? Ya dulu ke kha dulu? Baik, saya nak berikan pada teman-teman. Pertama, lihat pada titiknya. Yang mana kalau kita baca Al-Quran ini, dia huruf Arab, dia bermula daripada kanan. Kalau kita datang daripada kanan, kita jumpa titik ya dahulu, baru titik kha. Jadi menandakan rumah yang pertama ini adalah rumah ya. Dan rumah yang kedua ni, yang macam kepala huruf ha itu, bertitik satu huruf kha. Jadi, yang baris fathah ini bagi ya, yang tanda mati ini bagi kha. Jadi bacanya, la yakhluqu, kha di hujung kerongkong, qaf pula di pangkal lidah. Kalau ada yang masih lagi keliru, yang mana kha, yang mana qa, jangan bimbang, jangan risau. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Ya. Belajar yang istiqamah. Di akhirnya nanti saya bagi tahu bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asas serta rakamannya untuk jadikan sebagai panduan anda memperkemaskan kembali makhraj-makhraj huruf. Yakhluqu, dua harakat, zal baris dhammah di hujung lidah. Zubabau, masuk berserta dengung. Asalnya zubaban, datang waw jadi zubabau, dua harakat dengan dengung. Walawij, ada lantunan di sini khakhala surah. Walawij tama'ulah, dan sama juga seperti ini. Kalau kita waqaf di sini, dia jadi ha itu diberikan tanda mati mendatang. Kalau kita nak sambung, dia jadi maksilah qasirah, dua harakat saja. Yang ni panjang, yang ni 4 atau 5 harakat. Sahabat-sahabat perhatikan cara bagaimana ia ditulis. Ini ada huruf mat kecil je. Ini ada tanda mat di atas huruf mat yang kecil tersebut. Ya. Kemudian ada waqaf sili, afdal diwasalkan, afdal disambungkan. Yang kecil sad lam ya ini. Tapi kalau teman-teman tak sampai nafas, waqaf di walawijtama'ulah, dan ibtidak pada wa'i, masuk berserta dengung. Daripada wa'in jadi dua harakat. Wa'i yaslub, lub ada lantunan di sini khakhala surah. Wa'i yaslubhumudz dzubabu syai'an, di sini izhar halqi. Maafkan, idgham bila ghunnah, bukan izhar halqi. Sekali lagi, tolong tulis. Di sini idgham bila ghunnah, tanwin bertemu lam. Asalnya syai'an, tapi bertemu lam jadi syai'al, terus masuk tanpa dengung. Kalau sahabat-sahabat perhatikan pada hukum idgham bila ghunnah, tanwinnya tidak selari, tidak sama. Sama juga seperti di sini, idgham bi ghunnah, tanwinnya juga tidak selari. Yang selari itu adalah hukum izhar halqi. Yang tu jangan panjang. Yang ini kita baca terus masuk. Syai'an la di sini hukum ikhfa hakiki. Nun mati bertemu qaf dibacakan dengan samar dan tebal dua harakat. La yastanqidhu, dhu di hujung lidah dua harakat. La yastanqidhuhu min. Kalau waqaf di sini sebahagian ha itu dibunyikan min. Kalau baca min itu tak betul. Itu ha tak ada ataupun mih, nun tak ada. Dia mestilah yang betulnya
yastakhidhuhu min. Khidhuhu min. Gitu ya. Kemudian terus ibtidak pada dha'ufat ta, fa baris fathah, terus naik atas ta yang bertanda syaddah. Ini alif lam syamsiyah ya, lamnya tidak dibunyikan. Dha'ufat talibu wal mat, ada lantunan di sini. Jangan baca maklu, tak betul, mestilah matlub, dan diwaqafkan, diberikan lantunan qalqalah kubra di sini dengan sekurang-kurang 2 harakat, jangan kurang dari itu. Kalau ini bacaan yang salah, wal matlub, salah, mestilah wal matlub, baru berhenti. Tapi berhenti itu berikan lantunan. Diharapkan penerangan saya tadi itu dapat diikuti, dapat difahami, insya-Allah. Jom tarik nafas, kita cuba bacakan ayat ini bersama-sama. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumudh dhubabu shay'an la yastakhidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Baik, alhamdulillah. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita di sini. Jadi bagi mereka yang menyembah selain daripada Allah ini, mereka ini kalau berkumpul kesemuanya manusia untuk mencipta seekor lalat pun tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Kerana kita nampak sesimpel lalat itu pun kita tidak mampu. Jadi apatah lagi, janganlah kita bertinggi diri, janganlah kita merasa sombong dan bongkak. Kerana kita, kalau tanpa rahmat Allah, manakan mungkin kita boleh hidup, manakan mungkin kita boleh wujud di alam ini. Sedangkan nafas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup setiap hari ini pun diberikan percuma oleh Allah SWT. Bayangkan, kalau Allah kenakan bil di setiap hujung bulan, Allah hantar bil oksigen yang kita guna, sudah berapa banyak kita terhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh itu, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Sekali lagi kita tarik nafas, kita bacakan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumudh dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh berikan komen sedikit di ruangan bawah penerimaan anda daripada penjelasan yang saya sampaikan tadi. Boleh ikut ke atau sebaliknya? Mungkin boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan kita untuk menekan button share. InsyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Ma qadarullah haq. Ha dengan ha. Ini beza. Ha, ini ha. Dengarkan perbezaan. Ha di pangkal kerongkong. Ha di pertengahan kerongkong. Ha, ha. Ha, ha. Ada perbezaan di situ. Ma qadarullah haqqa qadrih. Qad ada lantunan di sini. Haqqa qadrih, dan waqafkan ha ini diberikan tanda mati mendatang. Dua harakat wajibul ghunnah. Inna Allah dibacakan tebal, dua harakat.
Laqawi. Ya, bersabdu. Tekankan. Yang baca laqawi tak betul. Mestilah Inna Allah laqawiyyun aziz. Di sini hukum izhar halqi. Laqawiyyun. Yin, yun. Jangan panjang. Tanwin dhammatain yang ditulis macam 69 ini menandakan hukum di sini hukum apa? Hukum izhar halqi. Minta ada yang tolong tulis Tapi kalau kita sambung di sini, dia jadi hukum apa? Dia jadi hukum nun ataupun nun wasal atau nun wiqayah. Azizunillahu yastafa. Tapi tak apalah, nanti sampai tempat dia, kalau ada yang pada pertengahan ayat, saya jelaskan. Di sini sebabnya pada perakhiran ayat, jadi kita waqaflah di sini dengan aziz. Begitu Baik, jom tarik nafas, kita bacakan. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Allahu yastafi. Ya beri fathah bertemu sad. Jangan baca yas. Kalau yas, tafi jadi huruf sin. Di sini huruf sad jadi yastafi. Dua harakat. Minal nun beri fathah ni atas lam. Minal malaikati rusulan. Di sini masuk berserta dengung. Daripada rusulan jadi rusulan wa minan nas. Jadi di sini dikena dengung. Jangan baca wa minan nas. Tak betul. Yang betulnya wa minan nas. Baru berhenti. Kemudian innallaha sami'un. Hukum iqlab di sini. Apa hukumnya? Iqlab. Apa maksud iqlab? Dari segi istilah hukum tajwid adalah menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Sami'un jadi sami'um. Tapi jangan lupa panjangkan dua harakat. Kalau dalam Al-Quran Rasam Usmani, dhammatain, baris dua di hadapan, dia tulis dhammah satu, kemudian ditemani mim kecil. Ini sebenarnya adalah baris dhammatain, dua baris di hadapan. Sami'un basir. Boleh insyaAllah kita tarik nafas dan bacakan bersama-sama. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Kemudian baru berhenti. Okey. So far, kalau boleh yang tahu ni ramai-ramai bersama saya ini daripada mana? Mungkin boleh perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan kita yang lain. Kita doakan semoga Allah mempersatukan kita di dalam syurganya seperti mana Allah sedang mempersatukan sekarang ini, yang telah mengikat hati-hati kita kepada cinta dan seronoknya mengaji Al-Quran ini, insya-Allah teman-teman. Jom, yang belum lagi menekan button share, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share. Terima kasih semua yang tolong tulis poin-poin yang penting. Terima kasih juga. Zainab kata penyampaian Ustaz sangat mudah difahami sebab Ustaz jelaskan satu persatu. Alhamdulillah. Jadi itulah harapan saya. Harapan saya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Cuma permohonan saya adalah untuk teman-teman terus kekal istiqamah dan fokus dalam pengajian kita, insya-Allah. Kita nak teruskan ayat seterusnya. Pada ayat yang ke-76. Ayat 76 Kita dah baca ayat ini tadi. Ya'lamu ma. Ya beri fathah bertemu ain di pertengahan kerongkong. Ya'lamu ma. Bukan ma. Jangan nganga luas. Nanti lalat terbang masuk mulut. Ya'lamu ma baina aydihim. Masuk saja him. Jangan panjang. Ini izhar syafawi. Terus masuk. Wa ma khalfahum. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh waqaf dan ibtidak pada
Wa ilallah. Dibacakan tebal. 2 harakat. Wa ilallahi turja'ul umur. Bukan au ya, ini huruf hamzah. Yang huruf ainnya di sini. Turja'ul umur. Boleh sekali lagi kita tarik nafas dan bacakan ayat bersama-sama. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu sahabat-sahabat perhatikan ada garis di bawah ini menandakan apa? Menandakan, minta ada yang tolong tulis ya. Menandakan di sini sebentar lagi kita akan sampai pada ayat sajadah. Jadi suruh kita bersedia. Okey, kemudian kita lihat ayat yang seterusnya selepas ini. Ya, saya dah beritahu tadi di sini munfasil, mad munfasil di sini dibacakan 4 atau 5 harakat. Dia apa bezanya? Minta ada yang tolong tulis ya. Apa bezanya mad munfasil dengan muttasil? Ialah munfasil dia huruf mad itu selepasnya dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah, allazi kalimah yang lain. Tapi kalau dalam satu kalimah yang sama jadi mad muttasil. Panjangnya sama saja, cuma nama saja berbeza. Untuk peringkat awal ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ingat nama hukum pun tak apa lagi. Yang penting bacaannya betul. Tandanya macam mana kita nak tahu ayat itu dibaca panjang? Ya itu. Baik, ada huruf mad. Ini minta ada yang tolong tulis. Poin penting yang saya bagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau masuk kursus-kursus yang diadakan di luar sana, mungkin kena bayar ratusan hingga ribuan ringgit. Tapi saya bagi tahu satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di sini, ada huruf mad yang ada tanda mad macam ombak di atasnya. Sama ada huruf alif di bawahnya, atau huruf ya kecil di bawahnya, atau huruf waw di bawahnya. Itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Ya, minta ada yang tolong tulis. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u. Di sini nun baris dhammah terus naik di atas ra. Jadi huruf waw, huruf alif ziyadah, ya, huruf alif yang ada bulat penuh di atasnya ini huruf alif ziyadah, dan hamzah wasal huruf alif yang ada kepala sad di atasnya ini tidak dibaca, hanya ada pada tulisan dibacanya ya ayyuhalladzina amanu. Nur nun baris dhammah terus naik di atas ra. Jadi kita baca ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, 2 harakat. Wasjudu wa'budu, 2 harakat. Wasjudu wa'budu rabbakum. Idhar syafawi, jangan panjang, sempurna saja kum. Rabbakum, jangan baca rabbakum. Beza kum dengan kum. Kaf baris dhammah bunyi ku, bukan ko. Jadi bertemu mim jadi kum. Jangan baca kum. Beza di situ. Waf'alul. Di sini lam baris dhammah ni ada atas lam yang bertanda mati, alif lam qamar ya. Di sini lam dibunyikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat dengan diwakafkan di akhir baru masuk nun. Tuflihun. Jangan masuk awal jadi ini yang salah ya. Tuflihun. Itu salah ya. Baik. Kemudian teman-teman jumpa tanda macam kubah ini. Jadi di sinilah selepas akhir bacaan ayat inilah kita turun sujud jika berada di dalam solat. Ataupun jika kita baca Al-Quran sendirian, kita letak sedikit Al-Quran ke tepi dan kita terus takbir dan turun sujud. Dengan bacaan tasbihnya adalah ya. Sekejap lagi saya kongsikan. Tapi jom kita baca dahulu ayat ini teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Boleh? Sekali lagi tarik nafas, bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu
واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Kemudian bila sampai ayat ini, barulah sahabat-sahabat saya beritahu tadi, turun, kalau kita berada di dalam solat, kita ikut imam lah. Ya. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau sampai di ayat itu, imam tak sujud, jangan kita sujud. Jangan kita mendahului imam di atas pergerakan-pergerakan sewaktu solat jemaah. Sebab itu, saya ini maaf, saya nak bagi selingan sedikit lah sebelum kita masuk kepada penerangan tentang ayat sajadah itu. Banyak kita melihat kesalahan sewaktu menunaikan solat berjemaah. Pastikan adalah yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan lakukan ialah tunggu sampai selesai imam sebut. Contoh, setiap pergerakan imam akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila imam selesai, baru kita turun, baru kita mulakan pergerakan. Jangan imam Allah, contohnya imam dah selesai bacaan surah, dia nak turun rukuk. Allah, takkan sampai hu akbar lagi, baru Allah, kita dah turun dah. Jadi, jika berlaku pergerakan kita mendahului imam, maka terbatallah solat kita itu. Maka, kita dah terputus dah dengan imam tersebut. Jadi, oleh itu, hati-hati. Hati-hati. Ini pernah berlaku di depan mata saya sendiri. Minta maaf teman-teman, saya bagi selitan kerana saya merasakan perkara ini sangat penting. Ini berlaku di depan mata sendiri. Apabila sewaktu saya menunaikan umrah, saya sempat waktu itu solat, kalau tak ingat saya, solat zuhur atau asar lah ya. Yang pentingnya solat jemaah di dalam Masjidil Haram, betul-betul di hadapan Kaabah. Saya berada dalam saf yang kedua atau ketiga. Begitulah ya. Kemudian bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama. Memanglah salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua itu sunat. Sebelum imam sebut apa-apa lagi, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dah, bukan seorang, ramai yang meloncat terus pergi kepada Hajarul Aswad. Terus nak mencium Hajarul Aswad. Itu dah bersalahan dengan adab. Bersalahan dengan adab. Selesaikan dahulu. Jangan buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi kalau kita lihat mungkin anak kita, siapa-siapa yang melakukan kesalahan yang demikian, berilah sedikit teguran kepada mereka. Baik teman-teman, kita balik kepada berkenaan dengan ayat tadi itu. Bila jumpa tanda itu, ingat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang matanya berbunyi, Iza qara ibnu Adam as-sajadah, fasajada i'tazala syaitanu yabki, yaqulu ya wailahu, umira bis sujud, fasajada, falahul jannah. Wa umirtu bis sujud fa'asaitu faliyan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya apabila anak Adam, yakni manusia, membaca ayat sajadah lalu ia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Ia, yakni manusia, diperintahkan sujud lalu ia pun sujud, maka baginya syurga, sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat-sahabat di sini, jadi bila kita jumpa, sebaiknya lah kalau kita sendirian baca Al-Quran, jumpa pada tanda tersebut, kita turun sujud dengan membaca lafaz yang semikian. Minta ada yang tolong print screen, ataupun mungkin kalau nak tulis mungkin tak sempat lah ya. Boleh print screen, nanti yang belum hafal boleh hafal selepas ini ya. Yang dah hafal, alhamdulillah. Lafaznya minta ada yang tolong ikut saya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi, minta ada yang tolong ikut ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Jadi nak tahu tak apa maksud lafaz sajadah ini? Lafaznya ialah bermaksud, tapi sebelum saya cerita tentang maksud itu, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, tolong bantu saya untuk tekan button share, boleh ya? Kemudian maksudnya apa? Aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku, penglihatanku, dan kekuasaannya dan kudratnya. Maka maha suci Allah,
Dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi menghafal lafaz ayat yang kita bacakan dalam sujud ini, maka memadailah dengan membaca tasbih dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi teman-teman dapat insya-Allah yang maksudnya Maha Suci Allah yang segala puji, dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah lah yang Maha Besar, dan tiada kekuasaan serta tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi lafaz tasbih ini mungkin ramai kita yang hafaz ya. Kerana ini selalu kita baca mungkin di dalam solat sunat hari raya Aidilfitri kan sebagainya, ataupun zikir-zikir selepas solat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar hingga akhir. Jadi diharapkan teman-teman boleh print screen, yang belum lagi hafaz boleh print screen dan hafaz kemudian nanti. Jadi begitulah teman-teman. Sekali lagi insya-Allah kita lihat pada sambungan bacaan ayatnya sebelum kita meneruskan ayat yang tersebut. Jadi saya mohon, saya rayu sekali lagi sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, bantulah kawan-kawan kita untuk kita kongsikan pelajaran ini dengan menekan button share, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, selesai tadi. Kita dah baca ayatnya sampai sini, dan kemudian kalau di dalam solat terus bangun dan sempurnakan rakaat tersebut. Kerana bila anda turun sujud tersebut belum sempurna satu rakaat. Belum sempurna. Mesti bangun, selesaikan, kemudian turun rukuk. Kemudian bangun i'tidal balik, baru turun sujud. Begitulah ya. Kerana bila sampai pada ayat ini, bila contohnya kita dalam solat, imam sampai pada ayat ini, dia tak akan rukuk dah. Dia selesai ayat ini, terus takbir dan turun sujud. Kemudian dia akan takbir dan terus bangun. Dia tak ada dah duduk antara dua sujud, apa baca doa dan sebagainya, tak ada dah. Ya. Jadi dia belum lagi sempurna rakaat tersebut. Diharapkan penjelasan saya ini jelas ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita lihat ayat seterusnya. Wajahidu fillah. Lafz jalalah di sini dibacakan dengan nipis dua harakat. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hi di pangkal kerongkong, ha di pertengahan kerongkong. Bezakan, makhrajnya adalah tempat yang berbeza. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan kalau waqaf di sini hanya diberikan tanda mati mendatang dan ibtidak terus pada huwajtabakum. Huwaj ada lantunan di sini khawqala surah. Huwajtabakum idhar syafawi. Sempurna terus masuk. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ. Di sini fa berkasrah terus naik di atas lam. Jadi huruf ya, huruf hamzah wasal dan huruf lam. Tiga huruf di situ tidak dibaca, hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jadi fa berkasrah terus naik di atas dal yang bersabdu fid-dini min haraj, dan diberikan lantunan di sini qaqalah kubra. Jimnya diberikan tanda mati mendatang dan diberikan lantunan kalau waqaf. Dan kemudian millata abikum Ibrahim. Millata abi dua harakat. Kum izhar syafawi, jangan panjang. Terus masuk Ibrahim. Ib ada lantunan qaqalah surah di situ. Kemudian huwa samma. Ini mim sabdu kena dengung dua harakat, wajibul ghunnah. Jangan kita baca huwa sammakumul muslimi. Tak betul. Dia yang betulnya huwa baru masuk ma, juga dua harakat. Huwa sammakumul muslimina min, ikhfa di sini dengan tebal dua harakat. Min qablu wa fi hadha. Hadza liyakuna ar-rasul. Nun berfathah terus di atas ra yang bersabdu di sini.
liyakuna ar-rasulu syahidan. Izhar halqi, tanwin yang selari, jangan panjang. Ya, terus masuk. Syahidan alaikum. Di sini izhar syafawi, jangan panjang. Sempurna kum, terus masuk. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Jadi di sini dibacakan panjang. Syuhada'a 'alan bila hamzah dengan ain berduduk dekat-dekat, hati-hati. Kadang ramai orang yang tersilap. Ya. Kenapa saya bagi tahu semua ini? Kerana mengikut pengalaman kita di sinilah tempat-tempat yang selalu berlaku kesalahan di kalangan kebanyakan masyarakat awam yang membaca Al-Quran. Kemudian waqaf di sini pastikan ya, kita waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat. Alan nas, baru berhenti. Jangan waqaf dengan alan nas. Itu salah. Itu tak betul. Mestilah sekurang-kurang 2 harakat. Dan kemudian ibtidak pada faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu bukan tasi. Kalau wa'tasi jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Kemudian fani'mal maula wa ni'man nasir. Man di sini didengungkan 2 harakat. Boleh insya-Allah kita tarik nafas. Kita bacakan ayat ini agak sedikit panjang, jadi mungkin teman-teman perlu bacakan dengan qit'ah yang lebih pendek. Sekejap lagi kita bacakan. Siapa nak minum air silakan ya. Bismillah. Baik teman-teman. Kita teruskan ayat ini, kita bacakan dahulu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا. Saya waqaf di situ syahidan jadi ma'iwat kalau waqaf, dan saya akan ibtidak balik pada liyakunar rasul. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Boleh insya-Allah ya. Sekali lagi kita tarik nafas dan kita bacakan ayat ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Baik teman-teman dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Jom, saya nak mengajak semua yang berada ini jangan ke mana-mana. Kita dah di akhir di akhir pelajaran ini. Jadi sahabat-sahabat, jom baca bersama-sama saya daripada mula awal ayat 73 hingga akhir 78. Ini merupakan bahagian terakhir daripada surah Al-Hajj. Esok kita akan masuk surah baru, surah Al-Mu'minun. Jadi diharapkan teman-teman semua terus istiqamah. Jangan hanya mendengar, kalau boleh sama-sama kita ikut baca bersama-sama. Dah bersedia semuanya insya-Allah. Kalau dah bersedia, boleh tak belanja saya thumbs up dan jangan lupa tekan button share Dah tekan thumbs up, dah beri share. Jom kita bacakan bersama-sama di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah.
Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Diharapkan teman-teman semua ya dapat mempelajari sesuatu di atas perkongsian yang saya sampaikan tadi. Sebelum saya berakhir, teman-teman yang nak ikuti sambungan daripada surah baru esok, insya-Allah, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kami bawakan setiap hari kepada anda daripada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Ya, ada 3 waktu kita bersiaran setiap hari. Jadi teman-teman dirahmati Allah, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, jika ada di kalangan tuan-tuan, perempuan ataupun pasangan anda ataupun anak-anak anda ataupun ibu, ayah dan ahli keluarga yang menghadapi masalah yang saya nyatakan ini, antaranya tak lancar baca Al-Quran ataupun terputus-putus, tergagap-gagap, tak tahu nak waqaf dan ibtidak di mana pada ayat-ayat yang panjang, ataupun nafas anda tak bagus ya, nak improvekan pernafasan, ataupun anda tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf, ataupun anda tak menguasai ilmu tajwid dengan baik, tak tahu yang mana nak dibacakan dengan jelas, yang mana nak disamarkan, yang mana nak dengungkan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang, jangan risau. Kita ada jalan penyelesaiannya. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, kami ada sebuah buku asas dan tajwid yang telah pun kita rakamkan setiap helaian daripada muka surat buku tersebut. Jadi kalau tuan-tuan nak menghadapi masalah tersebut, sama ada diri sendiri yang menghadapinya, ataupun ahli keluarga anda, InsyaAllah boleh berikan saya ruang dalam 4 ke 5 minit yang terakhir ini untuk saya ceritakan sedikit bagaimanakah langkah atau pendekatan yang boleh kita gunakan untuk membantu anda menghadapi masalah tersebut. Kerana masalah ini bukan hanya berakhir di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah ini akan berlarutan. Apa akan kita jawab kepada Allah nanti setelah kita pulang bertemu Allah di padang mahsyar, di waktu kita amalan kita dihisap, diperhitungkan, ditanyakan kepada kita ke mana umur dihabiskan, ke mana kita sia-siakan waktunya kalau kita tidak dapat meluangkan masa untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak menjemput semua untuk menjadi ahli cepat Quran untuk kami berikan buku asal dan tajwid ini. Selain daripada buku asal dan tajwid, kita akan juga berikan dengan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan setiap helaian daripada muka surat buku tersebut. Dan tidak cukup dengan itu, kami akan berikan juga kepada anda nota tajwid. Alhamdulillah, kita telah susun ilmu tajwid dalam satu nota dengan bahasa yang mudah, yang ringkas, yang senang difaham, mudah diikuti, akan kami berikan kepada anda. Dan selain daripada itu, kita akan berikan juga kepada anda rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa. Keseluruhannya, teman-teman akan mendapat lebih daripada 800 video pelajaran. Dan yang paling istimewanya, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran, kami tidak akan biarkan anda bersendirian ataupun kesorangan dalam mencari panduan dan bimbingan belajar mengaji. Tetapi anda layak untuk mendapatkan konsultasi eksklusif one-to-one melalui video call walau di mana sahaja anda berada. Tidak hanya terhad untuk mereka yang berada di Semenanjung, terbuka juga kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah kita telah pun berjaya membantu ribuan muslimin dan muslimat di luar sana yang bersama-sama kita. Jadi kalau anda adalah insan yang mungkin menghadapi masalah-masalah yang saya nyatakan tadi, jangan kita terus hidup dalam kejahilan ini. Jadi marilah kita mengatasi kejahilan tersebut. Jangan pula sampai nanti bila ada orang yang tersayang, kita hanya mampu mengalirkan air mata. Sekurang-kurangnya dapat kita menghadiahkan dan mensedekahkan bacaan Al-Quran. Begitulah juga nanti di saat kita mungkin terlantar sakit, jangan biarkan nanti anak kita yang datang ziarah kita hanya dapat mengalirkan linangan air mata. Sekurang-kurangnya mereka dapat mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sekurang-kurangnya dapat menenangkan jiwa dan hati kita yang mendengarnya di saat kita menghadapi saat-saat sakratul maut tersebut. Jadi oleh itu teman-teman dirahmati Allah, marilah kita, diri kita sendiri dan juga pasangan dan seluruh ahli keluarga kita mengajak bersama-sama. Mungkin anda boleh hadiahkan keahlian ini pada diri sendiri ataupun kepada orang yang tersayang. Jangan bimbang tentang komitmen. Mungkin ada yang tanya, ustaz, ni ustaz bagi banyak ni.
konsultasi lagi, nota tajwid lagi, rakaman Al-Quran lagi, rakaman buku asas lagi, buku tajwid lagi, buku lagi Ustaz post, nota tajwid lagi Ustaz beri. Berapa yuran keahlian ni Ustaz? Dengar macam takut. Jangan bimbang, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Bermula daripada tempoh yang kita sudah mulakan hinggalah berakhir bulan Ramadan ini, mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran hanya membayar yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup sepanjang hayat anda. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Dan kita telah turunkan yuran keahlian, mengambil kira ramai di kalangan kita yang mungkin terkesan akibat wabak COVID-19 ini dari segi kewangannya. Jadi kita telah pertimbangkan sedalam-dalamnya dan kita memutuskan hanya mengenakan yuran keahlian RM250 untuk seumur hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan RM250 setiap bulan, bukan setiap tahun, tetapi untuk seumur hidup anda. Jadi mungkin selama ini kita menghadiahkan pada pasangan kita beg tangan, kasut, baju, telefon dan sebagainya. Itu juga pada anak-anak kita. Mungkin kita boleh menghadiahkan kaedah ini. Tuan-tuan dan puan-puan juga yang di Malaysia ini, banyak yang anak-anak sudah mula belajar, sudah mula pergi ke sekolah, ke asrama dan sebagainya. Mungkin boleh hadiahkan keahlian ini kepada mereka. Ataupun kita nak bagi kepada cucu-cucu kita ke. Lebih baiklah kita isikan masa mereka yang ada itu dengan pengajian Al-Quran, supaya nanti bila mereka membesar menjadi insan yang mengenal Tuhannya, yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi oleh itu, kita nak bukakan pendaftaran sekarang bagi mereka yang berhajat dan berminat, dengan syarat anda mestilah benar-benar ikhlas nak belajar dan anda bersungguh-sungguh. Sekiranya anda sekadar mendaftar hanya for the sake of registration, hanya sekadar untuk mendaftar, tak perlulah buang masa, tak perlulah belanjakan duit anda. Tapi kalau anda benar-benar ikhlas nak belajar, nak saya bimbing anda belajar mengaji Al-Quran, nak bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang semuanya pencinta Al-Quran ini, jadi marilah bersama saya menjadi ahli cepat Quran dengan komen sekarang di ruangan komen, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kita akan reply, akan balas komen anda. Kita akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia bawa kepada WhatsApp admin kita. Bagi tahu dia nak daftar jadi ahli cepat Quran. Nanti dia akan bantu anda. Dia akan bagilah guide dia macam mana nak buat pendaftaran. Dan kami akan minta secepat mungkin alamat rumah untuk kami postkan buku ke rumah anda. Ataupun sahabat-sahabat yang nak terus menghubungi kami, boleh terus pergi ke nombor yang tertera di bawah. Boleh print screen ataupun boleh ambil pen kertas tulis ya. 0111-621-7797. Tapi sebelum anda WhatsApp kami, dengar dahulu penjelasan saya. Takut nanti confuse. Dengar dahulu, saya selesai habis ni baru WhatsApp kami ya. Nombornya 0111-621-7797. Sekiranya anda tak ada pen dan kertas nak catat, ataupun anda tak tahu nak print screen di mana Ustaz, jangan bimbang, boleh komen di ruangan bawah nombor telefon anda. Tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi. Biar kami yang menghubungi anda. Tapi pastikan nombor itu betul ya. Nombor tersebut betul. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat yang pernah membuat pendaftaran di atas talian ya, boleh terus pergi ke laman web cepatquran.com ya. Saya ulangi, seperti mana yang tertera di bawah ini, cepatquran.com. CAPATQURAN. Ini Cepat Quran macam yang tertulis di bawah kita punya ikon logo kita itu. Cepat Quran. Boleh pergi ke cepatquran.com dan buat pendaftaran. Sekiranya anda ada masalah, ada pertanyaan sebelum, semasa ataupun setelah menjadi ahli, jangan malu, jangan segan. Hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah untuk sama-sama kita membantu demi untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan saya ada berita gembira untuk mereka yang tinggal di Semenanjung, Malaysia. Jika anda tak tahu, Ustaz, saya ni tak tahu nak buat online transfer macam mana Ustaz, nak bagi duit melalui talian macam mana, ataupun rumah saya jauh daripada ATM, so nak buat macam mana, jangan bimbang. Untuk mereka yang berada di Semenanjung, Malaysia, kita menyediakan perkhidmatan cash on delivery, maksudnya COD. Sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran dahulu. Bila dah daftar, kemudian kita dapatkan detail anda, kita postkan buku dulu ke rumah anda. Bila buku sampai, barulah buat pembayaran kepada orang yang menghantar buku tersebut. Wakil rasmi kita yang kita lantik untuk menghantar buku ke rumah anda. Jadi sangat senang, sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan.
Sekarang ini cumanya bergantung pada diri kita sendiri. Sekuat mana keinginan kita untuk menguasai ilmu tajwid ini. Kalau anda benar-benar ada keinginan, jadi kumpulkanlah kekuatan untuk mengambil tindakan. Jangan berlengah lagi, jangan bertangguh lagi. Ramadan pun sudah sampai kepada orang kata apa, detik-detik terakhir untuk kita masuk dan melangkah ke dalam bulan Ramadan. Jadi jangan persiakan, jangan biarkan bacaan Al-Quran kita dalam Ramadan kali ini sama saja macam tahun lepas. Jadi buat tindakan hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pasti akan melihat perubahan dalam kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Selamat datang, ada kawan kita kata daripada Singapura, macam mana Ustaz? Baik, pada sahabat-sahabat kita daripada Singapura juga boleh mendaftar, dan Alhamdulillah setakat ini almost boleh dikatakan setiap hari kita mendapat pendaftaran keahlian cepat Quran daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pencinta Al-Quran daripada Singapura. Alhamdulillah dan terima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada saya dan tim saya untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Begitu juga teman-teman kita yang daripada Indonesia, terima kasih bersama-sama dengan saya. Begitu juga sahabat-sahabat pencinta Al-Quran kita daripada Malaysia sendiri, ya. Terima kasih memberikan sokongan dan dokongan yang selalu kongsi pelajaran yang saya sampaikan ini. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi, kalau anda benar-benar nak menguasai ilmu tajwid dengan baik, jadi jangan bertangguh lagi, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda, ataupun pergi ke www.cepatquran.com. Selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak mendaftar menjadi ahli, jangan lepaskan peluang untuk mengetahui apakah pendekatan, apakah metod ataupun approach yang digunakan di dalam buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda, insya-Allah. Baik, sekali saya nak buka soalan, ya. Mungkin saya nak ambil satu atau dua soalan yang terakhir untuk saya menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada persoalan silakan, ya. Baik. Terima kasih kepada semua yang selalu tolong tulis poin-poin, ya, yang tolong share dan sebagainya. Ada soalan? Kalau ada soalan silakan, ya. Baik. Macam mana nak dapatkan rakaman pelajaran? Rakaman pelajaran, ya, buku setelah kami postkan ke rumah anda, bila dah sampai kita akan ada pegawai perkhidmatan ahli cepat Quran, kita akan hubungi anda, akan maklumkan kepada anda bagaimana untuk mendapat akses kepada pelajaran. Rakaman pelajaran kita simpan dalam 2 tempat. Pertamanya di Facebook Close Group Cepat Quran, keduanya di aplikasi Cepat Quran. Kedua-duanya boleh diakses oleh ahli Cepat Quran. Tetapi kalau mereka yang belum ahli, tak dapatlah rakaman pelajaran buku asal dan tajwid. Tetapi anda masih tetap dapat mengikuti pengajian yang secara langsung saya bawakan ini. Kepada semua secara percuma kita bawakan setiap hari. Yang jadi ahli baik, yang tak jadi ahli baik. Ala kulli hal, yang lebih utama tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu. Itu sudah memadai bagi saya. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar daripada asas, nak memperbaiki makhraj huruf, mungkin dah lama kita tinggal nak polish balik hukum-hukum tajwid, inilah cara yang terbaik dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi saya rasa setakat itulah dahulu teman-teman dirahmati Allah. Semoga pertemuan kita kali ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita dapat bertemu pada sambungan bacaan surah yang baru esok hari. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, serta saya akhiri dengan hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya,
kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.